Okay. Salam sejahtera kepada semua penonton. Saya Cikgu Chiam dari SNK During, merupakan seorang guru cemerlang matematik. Hari ini saya ingin buat satu perkongsian inovasi tentang cara menyelesaikan masalah cukai pendapatan yang merupakan salah satu topik matematik tingkatan 5, iaitu Part 4. Kita fokus kepada satu topik saja, iaitu tafsiran cukai berasingan. Jadi, marilah kita lihat masalah utama calon SPN. Okay, yang pertama, calon gagal menolak rebate atau jaka semasa pengiraan pendapatan bercukai. Jadi, mungkin anda masih blur sikit tentang pendapatan bercukai. Apa itu pendapatan bercukai? Okay, tidak apa, kita lihat yang seterusnya. Calon tidak menolak rebate cukai pada akhir pengiraan. Jadi, ini merupakan dua masalah utama lah semasa menyelesaikan masalah tentang tafsiran cukai berasingan. Okay, seterusnya marilah kita lihat beberapa istilah penting untuk menyelesaikan topik ini. Okay, yang pertama, pendapatan tahunan ataupun pendapatan bulanan. Kita mesti fokus apakah kehendak soalan, maklumat yang diberikan. Seterusnya, pendapatan bercukai. Pengecualian cukai yang melibatkan derma dan sumbangan. Yang kita boleh dapat maklumat ini semua daripada soalan. Pelepasan cukai. Cukai pendapatan. Nanti kita akan rujuk jadual lembaga hasil dalam negeri. Dan akhirnya melibatkan rebate. Okey, ini merupakan satu gambaran tentang pelepasan cukai 2023. Ada amount dekat sana. Jadi berapa yang layak, kita akan lihat contoh soalan nanti. Okey, ini merupakan untuk pelepasan cukai juga. Begitu juga dengan ini. Okey, ini merupakan jadual yang kita perlu rujuk untuk kadar cukai. Okey, kadar cukai. Jadi inovasi yang saya kenalkan hari ini adalah PCR. Kalau lihat PCR ini dia macam CPR. Tapi saya cuma terbalikkan P dan C saja. Dia menjadi PCR. Jadi kita lihat apa itu P. P melibatkan pendapatan bercukai. Jadi dekat sini kita nak tahu macam mana kita nak mengira pendapatan bercukai. Iaitu kita menggunakan pendapatan tahunan, menolak dengan pengecualian cukai dan menolak pelepasan cukai. Okay, ada 3 perkara dekat sini. C. C merupakan cukai pendapatan. Ini kita perlu rujuk jadual kadar cukai pendapatan semasa. Dan A adalah rebate. Okay. Tanpa buang masa, marilah kita lihat satu contoh soalan. Encik Salman mempunyai pendapatan tahunan sebanyak Rm55,000 pada tahun 2023. Jadual berikut menunjukkan pelepasan yang hendak dituntut oleh Encik Salman. Okey, inilah jadualnya. Jadi yang paling penting kita perlu rujuk. Terutamanya yang ada kurungan. Okey, yang ada kurungan. Kita akan pilih nombor yang paling kecil. Okey, kita akan pilih nombor yang paling kecil. Jadi kita rujuk soalan yang pertama. Hitungkan pendapatan bercukai bagi Encik Salman. Seterusnya, adakah beliau layak mendapat rebate daripada pendapatan tahunan dia? Mari kita lihat cara penyelesaian dia. Pendapatan tahunan RM55,000. Jumlah pelepasan cukai RM9,000 tambah RM5,500 tambah RM2,500. Ini kawasan yang penting. Kita ambil nombor yang paling kecil. Kalau ada 2 nombor keluar. Okey. Jadi pendapatan bercukai kita adalah sama dengan RM55,000 tolak dengan RM17,000. Jadi bakinya adalah RM38,000.
Ada satu lagi soalan yang kita hendak jawab, iaitu adakah Encik Salman layak mendapat rebate ataupun tidak? Jadi Encik Salman tidak layak mendapat rebate RM400 sebab pendapatan bercukainya adalah melebihi RM35,000. Ini syarat yang penting. Okey. Jadi untuk beberapa tahun ini, kerajaan ataupun lembaga hasil dana negeri masih belum lagi mengubah syarat ini. Jadi kita masih teruskanlah seperti dalam pokok teks. Manakala untuk soalan kedua adalah kita nak menghitung berapakah cukai yang hendak dibayar, iaitu berapakah cukai pendapatan. Jadi daripada soalan satu, kita sudah mendapati pendapatan bercukai adalah RM38,000. Jadi dengan merujuk kepada jadual kadar cukai, kita kena pasti di manakah lokasi RM38,000, iaitu di bawah kawasan yang berwarna merah. Untuk RM35,000 yang pertama, cukai yang harus dibayar adalah RM600. Manakala untuk baki pendapatan cukai yang seterusnya akan di-charge RM800. Jadi pengiraan dia adalah cukai pendapatan akan bersamaan dengan RM600 tambah dengan RM3,000 darab dengan RM800, iaitu RM840 yang perlu Encik Salman bayar pada tahun 2023. Jadi ini merupakan konsep PCR. P merupakan pendapatan bercukai. Bermaksud calon haruslah mengira pendapatan bercukai dulu. Seterusnya, mengira cukai pendapatan dengan merujuk kadar cukai yang disediakan oleh lembaga hasil dana negeri. Dan akhirnya, baru kita ambil kira beliau layak dapat rebate ataupun tidak. Sebelum berakhir, saya ingin mengingatkan calon, sekiranya anda rasa sesuai, saya rasa PCR ini lebih senang mengingati. Okey, sekian perkongsian saya. Terima kasih.